Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sayyidi ya Rasulullah, jalla kamaluka an yu'abbira anhu lisan, wa azza jamaluka an yakuna mudrakan li insan, wa ta'azama jalaluka an yakhtura fi janan. Sallallahu subhanahu wa ta'ala alayka wa sallama ya sayyidi ya Rasulullah, ya majlal kamalatil ilahiyatil a'zam. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, fatahiyyatul Islam hiya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi seluruh rakyat terpaksa Surau Al-Falah, Bandar Tasik Selatan, tuan-tuan guru, tuan-tuan para hadirin, insya-Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam tahun 2020 Masihi yang baru saja menjelma. Alhamdulillah, kita diberikan kesihatan, kelapangan, ketenteraman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan nikmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan keberadaan kita di dalam majlis yang mulia ini adalah salah satu daripada menzahirkan tanda syukur kita terhadap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sepanjang kehidupan kita, bermula kita dilahirkan di dunia ini sehinggalah pada tika dan saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita menyambung kembali pengajian kitab Al-Hikam, Syarah Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu taala anhu wa ardah. Bagi murid-muridnya yang berada dalam madrasah Asy-Syadzuliyah, jadi kita baca hikam dan huraiannya ini sebagai panduan kita untuk memantapkan keimanan dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang-orang yang benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hasil daripada pedoman, petunjuk, pengalaman yang ditunjukkan oleh para arif billah yang terdahulu, insya-Allah. Terakhir kita dah sampai di muka surat 283. Hikam yang ke-262 ya. Panjangnya hikam ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi madadihi wa bi nafahatihi amin ya rabbal alamin. Dalla bi wujudi atharihi ala wujudi asma'ihi wa bi wujudi asma'ihi ala thubuti awsafihi wa bi thubuti awsafihi ala wujudi dhatihi. إذ محال أن يقوم الوصف بنفسه فأرباب الجذب يكشف لهم عن كمال ذاته
thumma yarudduhum ila syuhudi sifatihi thumma yurji'uhum ila ta'alluqi bi asma'ihi thumma yarudduhum ila syuhudi atharihi والسالكون على عكس ذلك فنهاية السالكين بداية المجذوبين وبداية السالكين نهاية المجذوبين لكن لا بمعنى واحد فربما التقيا في الطريق هذا في ترقيه وهذا في تدليه. Terbukti dengan adanya makhluk, yakni alam, atas adanya nama-nama Allah, dan dengan nama-nama itu atas adanya sifat Allah, dan dengan pastinya adanya sifat-sifat itu atas adanya zat Allah. Sebab muhal, yakni tidak dapat diterima oleh akal, mustahil, adanya sifat yang berdiri sendiri tanpa zat. Mustahil. Maka orang-orang yang majzub, pertama terbuka, yakni terlihat oleh mereka kesempurnaan zat Allah, kemudian menurun melihat sifat-sifat Allah, dan menurun pula ia melihat, yakni bersandar kepada nama-nama Allah, sehingga menurun melihat makhluk buatan Allah. Sebaliknya orang yang salik, dari bawah naik dia ke atas, yakni maka puncak seorang salik, salik itu adalah fa'il bagi suluk, orang yang berjalan, berpindah daripada satu hal ke satu hal, berpindah daripada nafsu ammarah ke nafsu lawamah. Ya, jadi perjalanan ataupun perpindahan daripada nafsu ke nafsu yang kedua ini, ammarah dan lawamah ini berjalan, tapi bukan berjalannya kaki, berjalannya ahwal, keadaannya rohaninya. Rohaninya berjalan menuju kepada yang lebih baik. Mereka ini hakikatnya salik. Itu orang yang salik sampai ke permulaannya orang yang majzub. Majzub ni orang yang dikurniakan terus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di atas sebab-sebab tertentu. Mereka tidak menjalani sebagaimana orang salik bermula daripada bawah. Ada pun orang yang majzub dikurniakan terus oleh Allah Subhanahu wa taala akan kefahaman, akan kelebihan dan juga limpahan-limpahan rohani. Dan permulaan orang yang salik itu, itulah penghabisan orang yang majzub. Tetapi tidak bererti sama dalam segala-galanya. Tak sama. Masing-masing ada kedudukan masing-masing. Hanya saja ada kalanya bertemu di jalanan yang satu ketika sedang mendaki dan yang lain sedang menurun. Selisih di tengah jalan. Itu kata Ibnu Athaillah Sakandari menceritakan tentang dua kedudukan. Seorang yang memilih jalan untuk mendekatkan dirinya ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, orang yang salik, orang yang berjalan daripada bermula, daripada awal, sehinggalah ke satu tahap yang dikehendaki oleh Allah. Yang kedua, orang yang dikurniakan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya dalam tasawuf dipanggil majzub. Majzub.
ataupun daripada perkataan jazzaba yujazzibu jazbah, mana ditarik terus, lantik teruslah. Macam lantik jadi menteri lah. Agung nak lantik menteri. Dia ni tak ada khidmat apa-apa pun dalam masyarakat dulu. Ya. Tiba-tiba tuk tanding pilihan raya jadi ahli parlimen. Tak pernah masyarakat pun dipilih je. Terus dia pilih jadi Perdana Menteri. Itu paling majzub. Dia tidak mengikut step dia. Dia tak pernah jadi ketua cawangan ke, ketua pemuda ke, ketua bahagian ke, tak pernah. Terus saja jadi ahli, terus dapat jadi menteri. Ini istilah dia majzub. Dalam perjalanan tasawuf. Politik lainlah istilah dia. Ya. Ada pula orang yang ikut step dia satu demi satu, selangkah demi selangkah, sampai satu peringkat jawatan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kedudukan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini dipanggil orang yang saliki. Dan inilah adatnya, kebiasaan. Orang yang sampai secara adat itu melalui salik. Melalui salik. Sebab itulah Syekh Abdul Samad Al-Falembani menulis 2 kitab yang menjadi panduan orang-orang salik ni. Apa kitab dia, tuan-tuan? Kitabnya yang pertama ialah kitab Siyarus Salikin. Kitab Siyarus Salikin. Yang kedua ialah kitab Hidayatus Salikin. Siyarus Salikin saya pernah baca di surau di Bangi dulu. Hidayatus Salikin pernah baca surau di Putrajaya. Ditulis oleh Syekh Abdul Samad Al-Falembani radhiyallahu taala anhu wa ardah, menceritakan apakah yang dilakukan, akhlak-akhlaknya, perilakunya orang-orang salih. Jadi inilah yang banyak menjadi panduan kepada orang-orang yang mendapat ma'rifah, kesempurnaan tauhid dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjalin jalan salih. Ada pun yang majzub, sebagaimana yang terjadi kepada seorang wali Allah dan seorang nabi. Nabi itu tidak berjalan, tidak belajar daripada alif bata, terus saja dilantik menjadi nabi. Lahir-lahirnya sudah nabi. Ini dipanggil majzub. Sebahagian daripada kalangan para aulia juga begitu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu yang merupakan sultanul auliai, sultan bagi segala wali-wali Allah. Ya. Beliau juga dikatakan majzub. Sejak kecil lagi telah ada tanda-tanda seorang wali Allah. Bahkan sejak dalam perut ibunya lagi telah pun ada tanda-tanda dia seorang yang istimewa, yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh baca kisah dan juga biografi Syekh Abdul Qadir Jilani ini. Banyak mengata ada ditulis. Ini contoh. Ada di kalangan nabi semua, rasul-rasul semua, mereka ini majzub. Dan sebahagian di kalangan para aulia, wali-wali Allah, mereka ini juga majzub. Dan sebahagian di kalangan mereka ini juga adalah salik, berjalan, berusaha payah, beribadah, berzikir, beratib dan sebagainya, untuk mencapai kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
adanya makhluk alam ini. Dimulakan dengan hikam tadi. Adanya makhluk alam ini menunjukkan bukti adanya nama-nama Allah. Al-Qadir, Alim, Hakim, Murid. Nama Allah semua yang menunjukkan adanya Allah. Dan ada bukan sekadar ada, tapi ada beserta dengan kemuliaan. Ada beserta dengan kemuliaan. Kerana nama Allah Subhanahu Wa Taala itu banyak sekali bilangannya. Bila mana sesuatu itu banyak nama dia, ya, banyak nama dia, maka itu menjadi dalil kepada kemuliaan dia. Dalil kepada kemuliaan dia. Kita pun kalau banyak nama, tuan-tuan, banyak gelaran, menjadi bukti kepada kemuliaan. Datuk Dr. Tan Sri. Dah berapa lama dah? Banyak. Belum nama lagi. Datuk Dr. Tan Sri Ustaz pula. Adulah Ustaz. Haji. Ada haji. Letak haji lagi. Lepas tu baru nama. Nama apa? Jantan. Contohnya lah. Orang Melayu ada nama jantan. Ya? Jangan main. Betapa jantannya orang Melayu ni. Nama pun ada jantan. Jantan. Elias Abdullah. Elias Yaakob. Elias Harun. Barulah bin. Banyak nama. Menunjukkan orang tu mulia. Di mata masyarakat mulia. Tak cukup dengan tu. Ada gelaran yang istimewa lagi. Pendekar Rashid pula. Kan? Ada pendekar pula. Orang kampung panggil. Sebab dia pandai silat. Contohnya. Mulia dia pandai. Itu manusia, tuan-tuan, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengandungi Asmaul Husna. Zat Allah Taala itu, perbuatan Allah Taala itu ada nama dia. Itulah Asmaul Husna. Dan kalau ada nama itu pasti adanya sifat-sifat Allah, yakni qudrat, iradat, ilmu, hayyud, dan sifat-sifat itu mesti berdiri bersama dengan, mesti melekat dengan zat. Nama tu melekat dengan sifat, sifat tu melekat dengan zat. Tu ta'alluq dia panggil. Tak boleh pisah. Melekat. Jadi zat itulah yang wujud. Jadi kita ni, tuan-tuan, bila mana kita melihat, mengaji dalam bab kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, benda ni tak boleh kita rasa-rasa je. Allah dia rasa je wujud. Ini bukan rasa, tuan-tuan. Ya. Kita kenal Allah bukan melalui rasa, bukan melalui emosi, perasaan. Kerana kalau emosi, perasaan, kita kenal Allah guna emosi, guna perasaan, emosi dan perasaan tu akan hilang pada bila-bila masa. Mudah hilang. Tuan-tuan pun maklum. Ada masa tuan-tuan sedih. Ada masa gembira. Dah hilang sedih dah. Betul tak? Bila gembira kan, ada pula rasa takut. Sebab apa? Hutang lama belum bayar lagi. Contohnya. Berubah-ubah perasaan. Kalau kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan perasaan, dengan emosi, alamat kita tak kenal Allah. Sebab apa? Perasaan dan emosi berubah sifatnya yang ada pada makhluk. Sebab itulah para ulama bangkit membetulkan umat ini dengan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu. Kerana orang yang betul-betul dapat ilmu, maka ilmu itu kekal bagi dia. Kalau hilang ilmu tu, itu bukan ilmu, itu maklumat yang hilang. Sebagaimana komputer yang rosak, hilang maklumat dia. Jadi ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala tajallikan kepada orang-orang yang mujahadah. Orang yang mujahadah. Tak ada jalan untuk kita mendapatkan ilmu Allah
ilmu hak, melainkan dengan mujahadah, yakni berusaha kita untuk keluar daripada cengkaman hawa nafsu kita. Sampai peringkat kita dikurniakan rasa takut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikurniakan takut, khauf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan rasa ni dah. Khauf ni bukannya rasa, macam rasa gula, rasa garam. Nah, khauf ni anugerah Allah bagi orang yang sungguh-sungguh menuntut ilmu. Allah bagi khauf pada roh dia, ditajalikan, disinergikan pada roh dia tu khauf. Maka benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Al-Quran juga. Orang-orang yang ada khauf itu di kalangan hambanya itu ialah para ulama. Maka dengan itu para ulama menyusun berbagai-bagai bentuk mujahadah. Di madrasah-madrasah mereka, di masjid-masjid mereka, di surau-surau mereka, program-program mujahadah. Ada ulama ni ada cara dia, pendekatan dia sendiri. Ulama satu ni ada pendekatan dia. Ulama dua ni ada pendekatan dia sendiri. Tujuan sama, pendekatan lain. Ulama tiga ada pendekatan dia. Tujuan sama, pendekatan lain. Jadi terbitlah mazhab, tarekat, aliran-aliran